Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha ASP Harul Hatini binti Hairuddin dari bahagian siasatan jenayah IPD Kota Star selaku penceramah kita pada malam ini. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Mazlah binti Masin, pensyarah pembangunan masyarakat selaku penyelaras program, dan peserta-peserta webinar sekalian. Selamat datang ke program webinar isu penderaan di kalangan warga emas, kanak-kanak dan remaja. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat bersama-sama berhimpun pada malam ini untuk menjayakan program ini. Selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua peserta sekalian kerana sudi menghadirkan diri ke program ini, terutamanya kepada yang berusaha ASP Hairul Hatini binti Hairuddin kerana sudi meluangkan masa beliau bagi menjayakan program kami ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua peserta webinar yang hadir bagi menimba ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas padanya. Bak kata pujangga, tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Semoga usaha kita semua diberkati Allah, insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama mendadah tangan mengaminkan doa bacaan. Doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Firdaus bin Abdul Razak. Dengan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang menimpa ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program webinar isu penderaan warga emas, remaja dan kanak-kanak kami pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu berkatilah, rahmatilah program kami pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menghadapi cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami mengangkat tangan memohon kehadrat-Mu, memohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu, Ya Allah. Kami sedar dan aku wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu, Ya Allah. Maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami dan kesilapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Firdaus atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Mazlah binti Masin, pensyarah pembangunan masyarakat selaku penyelaras program untuk menyampaikan ucapan perasmian. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey ke? Test suara dulu. Okey ke? Suara doktor clear ke kat sini? Alhamdulillah doktor, clear. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, ASP Harul Hatini binti Hairuddin yang merupakan penceramah jemputan kita pada malam ini. Terima kasih
Puan ASP atas persetujuan menerima jemputan ini. Seterusnya yang saya kasihi barisan pelaksana program daripada mahasiswa program jarak jauh Universiti Utara Malaysia dan peserta-peserta webinar sekalian. Kita mulakan dengan serangkap pantun. Melati kuntung tumbuh melata, sembah merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dengan keizinannya kita sama-sama dapat menjayakan program webinar yang merupakan salah satu daripada aktiviti pembelajaran bagi khusus BKMB 2041 iaitu untuk pembangunan masyarakat. Untuk kali ini program webinar ni bertajuk isu penderaan semakin berleluasa dalam kalangan warga emas, kanak-kanak dan remaja. Salah siapa? Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk sama-sama kita memberiahkan lagi webinar pada malam ini. Terlebih dahulu kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT di atas kata izinnya program ini dapat dilaksanakan. Untuk makluman semua, objektif program webinar ini adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kepentingan awam dan pengetahuan tentang isu penderaan. Bila kita bercakap tentang isu penderaan, sama ada penderaan itu melibatkan kepada kanak-kanak ataupun kepada penderaan kepada pasangan ataupun penderaan kepada warga emas. Malahan penderaan juga boleh berlaku juga kepada makhluk lain seperti penderaan terhadap haiwan. So malam ni kita melihat isu konteks penderaan dari aspek kemanusiaan. Isu penderaan ni kali ni fokusnya tu lebih luas lah, melibatkan warga emas, kanak-kanak dan juga remaja. Kalau program sebelum ni fokusnya kepada kanak-kanak sahaja. Jadi diharapkan oleh program ini dapat memberi kepada kita maklumat terkini lah. Yang kita jemput khas adalah Puan ASP yang yang mana mempunyai banyak pengalaman berkaitan dengan isu-isu penderaan. Jadi diharapkan semuanya dapat bersama-sama sehinggalah tamatnya program ini nanti insya-Allah. Dan saya lebih suka berkongsi lah tentang topik kita, iaitu topik berkaitan dengan penderaan. Yang mana bila kita bercakap kita membincangkan tentang penderaan, sebenarnya ianya orang kata amat sinonim dengan aspek keselamatan. Jadi penderaan ini kita lihat selalunya berlaku dalam sesebuah kekeluargaan lah, sama ada kanak-kanak, remaja ataupun warga emas ni, semuanya itu dalam bentuk kekeluargaan. Dan dulu kita kata rumah ini merupakan satu tempat yang selamatlah kepada penghuninya. Namun bila berlaku ni isu-isu penderaan ini, kita boleh katalah rumah itu bukanlah tempat yang selamat. Jadi ungkapan ini sebagaimana yang kita kata berlaku apabila rumah tak selamat tu terjadinya kes-kes penderaan kanak-kanak ataupun penderaan kepada pasangan suami isteri ataupun suamilah. Jadi kat sini bila kata penderaan ini juga dikaitkan dengan keganasan, kan, sama ada keganasan itu terhadap warga tua, sama ada yang bila kata warga emas tu kan, sama ada mak ayah ataupun datuk nenek, keluarga mertua dan sebagainya. Dan istilah-istilah dalam kajian menunjukkan kalau kita kata penderaan terhadap kanak-kanak ni dikenali sebagai better child syndrome,
Manakala kalau kata penderaan isteri dikenali sebagai butter wife syndrome, manakala penderaan warga tua dikenali sebagai granny bashing oleh para penyelidik. Jadi apa yang kita bimbangkan sekiranya isu penderaan ini tidak diberi perhatian, ianya akan memberi kesan kepada golongan-golongan yang kata yang memerlukan perhatian lah kan, sama ada warga tua yang sememangnya semakin keupayaannya yang lemah begitu juga dengan kanak-kanak yang masih lagi kecil, begitu juga dengan remaja. Jadi sebab itulah isu penderaan ini merupakan satu isu yang perlu kita titik beratkan dan kita bersama-sama dengan Puan ASP kita untuk penerangan yang lebih jelas lah tentang senario terkini yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi sebelum saya akhiri ucapan saya, sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah dan terima kasih kepada panel penceramah kita, Puan ASP. Kan saya fikir banyak kali dah program kita mengundang, kita menjemput Puan ASP untuk bersama-sama dalam menjayakan program bersama e-community ni. Dan saya sesungguhnya sentiasa menyokong penuh terhadap program-program yang memberi impak terhadap pembangunan masyarakat. Jadi sebelum saya akhiri kalam saya, saya kata buka dengan pantun dan tutup pun dengan pantun. Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan program webinar isu penderaan semakin berleluasa dalam kalangan warga emas, kanak-kanak dan remaja. Salah siapa? Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Profesor Madya Dr. Mazilah binti Masin, atas ucapan dan perasmian majlis sebentar tadi. Diharapkan dengan ucapan sebentar tadi dapat memberi semangat dan dorongan kepada kita untuk bersama-sama prihatin dan tindakan kita dalam mencegah dari berlakunya jenayah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi meneruskan program kita, saya akan menyerahkan majlis kepada sahabat saya, Saudara Muhammad Fikri bin Fauzi selaku kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadun wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yasfahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia buat semua penonton webinar yang bersama-sama dengan saya pada hari ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ketika ini kita sedang diuji dengan wabak atau pandemik COVID-19. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua ahli keluarga kita dan juga rakan-rakan kita daripada wabak ini. Oleh yang demikian, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun buat tatapan semua. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang saya ucapkan kepada semua. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, kita dapat bersama-sama mengikuti webinar ini yang menjadi satu wahana dan juga salah satu inisiatif kepada kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mazilah binti Masin, pensyarah pembangunan masyarakat selaku penyelaras program, yang dihormati ASP Harul Hartini Hairuddin selaku panel kita pada hari ini,
para ibu bapa yang hebat dan cekal, anak-anak pelajar yang sentiasa dihargai ilmu pengetahuan, serta semua peserta dan penonton yang saya kasihi sekalian. Oleh yang demikian, sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal, maka tak cinta. Tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan panel kita pada malam ini. Jadi selamat datang kepada ASP Harul Hartini binti Hairuddin. Apa khabar puan? Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ya, sihat. Semakin cantik hari demi hari. Alhamdulillah. Jadi ASP Harul Hartini merupakan pegawai penyiasat kanan bahagian siasatan jenayah IPD Kota Star Kedah. Beliau mempunyai kelulusan dalam Diploma Sains Pertanian Universiti Putra Malaysia. Beliau berkhidmat pada tahun 2009 hingga 2011 sebagai I.O. jenayah IPD Ceras KL. Pada tahun 2011 hingga 2017, beliau telah berkhidmat sebagai I.O. jenayah IPD Seberang Perai Tengah Pulau Pinang. Pada tahun 2017 hingga 2018, beliau telah berkhidmat sebagai Inspektor D7 Kongsi Gelap Cuti dan Maksiat IPK Kedah. Pada tahun 2018 hingga 2020, beliau telah berkhidmat sebagai Inspektor D5 Pendakwaan dan Undang-Undang IPD Bandar Baru Kedah dan sekarang sebagai SIO Jenayah IPD Kota Star. Itu serba sedikit tentang latar belakang ahli panel kita pada malam ini. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan sesi ini kepada yang dihormati ASP Harul Hartini binti Hairuddin untuk menyampai dan membentangkan perkongsian beliau. Dengan ini, segala hormatnya saya mempersilakan puan. Terima kasih kepada Fikri. Jadi tadi sedikit yang telah diceritakan oleh MC lah saya panggil dalam ni tentang latar belakang saya, bidang tugas saya. Jadi dah hampir lebih kurang 13 tahun saya telah berkhidmat di dalam PDRM dan sekarang bertugas sebagai pegawai penyiasat jenayah kanan IPD Kota Star. Dan sebelum tu terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mazila dan juga kepada pelajar-pelajar dan juga penonton webinar ni di atas jemputan. Dan seperti yang Profesor cakap tadi, memang ni kali kedua lah saya menjadi panel ataupun penceramah untuk pelajar-pelajar UUM. Dan saya bercakap secara formal saya tak apalah, tapi saya harap dengan penceramah ni saya akan bagi secara santai lah dan janji semua fahamlah dengan apa tajuk yang kita nak bawakan hari ini, iaitu isu penderaan semakin berlasa di kalangan warga emas, kanak-kanak dan remaja, salah siapa? Jadi sebelum kita mulakan, apa yang kita bicarakan, penderaan itu adalah boleh diklasifikasikan sebagai perbuatan yang boleh mendatangkan kecederaan dan juga trauma. Mendatangkan kecederaan tu maksudnya ada berlakunya body contact dari segi mungkin mangsa dipukul, dicederakan dengan menggunakan senjata, even though dengan tangan pun boleh mendatangkan kecederaan. Tak kisahlah sama ada mendatangkan kecederaan, mungkin lebam saja pun, sekiranya perbuatan itu berlaku secara berulang kali adalah diklasifikasikan sebagai penderaan. Macam mana yang saya kata dari segi trauma, bukan mangsa mungkin mendapat serangan ataupun gangguan seksual daripada suspek. Jadi ada juga berlaku di negara kita penderaan dari segi seksual. Dan selain daripada penderaan dari segi kecederaan fizikal dan trauma yang dialami, ada juga orang kata perkataan yang membuatkan gangguan mental dan emosi, ataupun orang cakap penderaan dari segi
mental dan emosi kepada mangsa. Yang mana mangsa ni mungkin telah sentiasa dihidangkan dengan kata-kata yang menghina, menjatuhkan maruah, memaki hamun, dan mungkin sentiasa digelarkan dengan perkataan-perkataan yang tidak enak. Jadi di situ menyebabkan mangsa sendiri tekanan dan boleh berlakunya penderaan dari segi mental dan juga emosi. Okay, itu sedikit sebanyaklah yang saya boleh klasifikasikan penderaan tu sebagai apa. Jadi sebelum kita pergi kepada salah siapa penderaan ni boleh berlaku, kita pergi punca tu, bagaimana boleh berlakunya penderaan. Yang pertama yang saya nampak di sini selalunya yang kita even saya sebagai anggota polis, masalah institusi keluarga itu sendiri. Maksudnya di sini, bila berlaku konflik di antara ibu bapa, bermaksud di sini ibu bapa yang sentiasa bergaduh, bertengkar, dan perkara itu berlaku di hadapan anak-anak yang kadang-kadang ada yang masih kecil, remaja. Jadi sering bila dah bergaduh, biasalah akan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, menghina, memaki hamun. Jadi benda tu boleh menyebabkan tekanan kepada anak-anak. Dari segi, jadi saya kata tadi, penderaan dari segi mental emosi tu kepada anak-anak dari segi bila dia nampak ibu bapa sentiasa bertengkar, bergaduh. Dan macam mana saya kata penderaan dari segi fizikal pula boleh berlaku akibat daripada masalah institusi keluarga ni. Jadi bila ibu bapa ni dah sering bergaduh di rumah, boleh menyebabkan prestasi di tempat kerja ibu dan bapa ni terganggu, menurun. Jadi disebabkan itu juga, bila kita dah ibu bapa ni dah terganggu dengan masalah kerja, beban tugas yang ada di tempat kerja, bila balik ke rumah menyebabkan tekanan emosi. Bila berlaku tekanan emosi kat situ, apa yang ibu bapa ni akan buat? Melepaskan perasaan marah, perasaan stres, tekanan kepada anak-anak yang ada di rumah. Jadi di situlah akan berlakunya penderaan yang mana terutamanya kepada anak-anak yang masih kecil. Sama ada bayi ke yang berusia 2 ke 3 tahun, 4 tahun, malah ada juga yang berusia 10 hingga 12 tahun pun juga menjadi bangsa penderaan. Kerana apa? Tekanan yang dialami dilepaskan kepada anak-anak, maka berlakulah pukul anak, dera anak dan sebagainya. Tak menggunakan tangan, menggunakan apa saja barangan yang ada di dalam rumah. Dan selain daripada anak-anak kecil, juga seperti yang kita lihat kes-kes yang terkini ada, kanak-kanak yang kurang upaya, OKU, itu pun lebih mudah menjadi mangsa penderaan kerana kanak-kanak ini, satu, kurang upaya itu kita pasti, tak mampu untuk berkata-kata, untuk mengadu, tiada keupayaan untuk orang kata mempertahankan diri. Jadi anak-anak yang OKU ni lebih menjadi kata percentage untuk menjadi mangsa penderaan itu lebih tinggi. Dan ada setengah keluarga yang mana suami isteri ni mungkin ada yang menjaga ibu dan ayah dia yang telah uzur, yang telah tua. Jadi di sini juga boleh berlakunya penderaan kepada ibu dan ayah yang telah tua yang berada di rumah. Jadi kadang-kadang kita pun boleh tahu bila ibu dan ayah kita duduk dengan kita sekali, maknanya mereka mungkin dah tak berkeupayaan, mungkin dah ada yang sakit, yang tak mampu untuk menguruskan dirinya sendiri kan. Jadi bila anak-anak ni yang suami isteri ni balik rumah nampak mak ayah dia mungkin ada yang tak mampu untuk uruskan diri dari segi membersihkan diri, mungkin ada yang termuntah di rumah ke, terbuang air besar dan kecil dan sebagainya. Jadi bila stres yang dialami, tekanan yang dialami di tempat kerja, nampak pula kejadian macam tu, maka di situ berlakulah penderaan terhadap ibu dan ayah yang kurang upaya, yang telah uzur. Di situlah kata kita akan dengar kes-kes kata mak ayah dipukul, tak diberi makan, kadang-kadang ada yang dikurung dalam bilik, dibiarkan begitu saja. So itu adalah penderaan-penderaan yang berlaku kepada warga emas. Dia meliputi sekali lah termasuk kanak-kanak dan juga ibu bapa. Dan bagi isu remaja, masalah itu juga ada sedikit sebanyak
tempias kepada remaja, yang mana saya kata kita semua tahu di waktu remaja ni remaja ni kebanyakannya memerlukan perhatian yang lebih kepada ibu bapa. Jadi bila ibu bapa dah mengalami masalah konflik di antara suami isteri, jadi remaja ni akan menjadi tekanan emosi, tengok ibu bapa sentiasa bergaduh, kurangnya perhatian antara mereka di situ. Jadi menyebabkan anak-anak ni mulalah stres, keluar rumah dan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak baik di luar rumah, kerana macam tadi Profesor cakap, rumah sekarang ni tak boleh kata rumahku syurgaku dah tak ada dah bila berlakunya masalah-masalah macam ni. Jadi anak-anak ni pun dia tak nak dah duduk di rumah, bila tahu balik je rumah mak ayah gaduh, balik je rumah ayah pukul mak. So benda tu memberikan tekanan kepada mereka. Okey, itu yang pertamalah yang saya nampak puncanya penderaan ni. Yang kedua boleh jadi disebabkan kesempitan hidup ataupun dari segi masalah ekonomi lah. Yang ni pun lebih juga punca dia mungkin daripada suami isteri, pasangan ibu dan ayah ni. Kita pun faham sekarang ni isu masalah gaji, masalah barang naik dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak memberikan tempias kepada keluarga-keluarga yang mempunyai sumber ekonomi yang rendah. Jadi di situ menyebabkan jika kita lihatlah boleh dikatakan berkaitan dia dengan pengasuh bila ibu bapa ni menghantarkan anak-anak ni kepada pengasuh. Okey, kenapa saya kata kesempitan ekonomi ni berkaitan dengan masalah pengasuh. Pengasuh yang akan mendera anak-anak yang dijaga. Okey, di sini bermula macam ni. Bila ibu bapa dah mengalami masalah dari segi untuk mendapatkan sumber kewangan untuk membayar kepada pengasuh, jadi kadang-kadang daripada situ ada juga akan berlaku ibu bapa ni lewat bayar kepada pengasuh. Kadang-kadang tak cukup seperti yang dijanjikan untuk dibayarkan kepada pengasuh. Jadi pengasuh ni, lagi-lagi kalau pengasuh tu tiada kena-mengena dengan kita, bukan saudara mara ke apa, akan menyebabkan kalau kita sendiri sebagai manusia biasa pun bila orang kita dah jaga anak dia, dia pun bayar ikut suka dia, maksudnya kadang-kadang tak bayar, kadang-kadang tak cukup, kita pun akan geram. Jadi benda tu saya tak nafikan boleh jadi pengasuh akan berasa geram dan akan melepaskan perasaan tu kepada anaknya yang dijagalah. Jadi disebabkan itulah berlakunya penderaan yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuh tersebut. Dan jika ada ibu bapa yang tak hantar, mungkin tak hantar kepada pengasuh yang bukan saudara mara, mungkin dia akan hantar kepada saudara mara dia. Jadi benda tu berlaku benda yang sama juga, maksudnya lewat bayar, disebabkan saudara mara mungkin dia minta kurang dan sebagainya, pun boleh berlaku juga penderaan kepada anak-anak kita. Dan ada setengah ibu bapa bila melibatkan, bila dapat tahu saudara mara dia membuat tindakan mendera anak-anak dia, ada yang tak mahu membuat laporan polis kerana melibatkan hubungan saudara. Jadi benda tu memang ada berlaku dalam masyarakat kita dan tak dinafikan. Kemudian dari segi untuk ibu bapa, bila orang kata, okey, dari segi mak ayah kita yang telah tua, yang telah uzur kepada warga emas lah, saya nak cakap penderaan kepada warga emas, bila kita dah sara ibu ayah kita punya ekonomi dah tak berapa cukup, disebabkan di situlah akan berlakunya kita catu makanan mak ayah kita. Sebab apa? Aku sendiri pun tak cukup makan, kerja penat, nak jaga pula orang tua ni. So dekat situ berlakulah penderaan, ibu bapa dibiarkan tak makan, makan pun kadang-kadang ikut sukalah nak bagi, kadang-kadang sampai berlapar mak ayah di rumah. Jadi menyebabkan keperluan mak ayah tu dari segi makanan, dari segi keperluan ubat, mungkin kalau mak ayah pakai pampers dan sebagainya, benda tu tak disediakan. Itu dia kata disebabkan masalah ekonomi. Dan kesempitan ekonomi ini juga boleh disebabkan, boleh menjadikan punca kepada remaja, penderaan dari segi remaja, maksudnya kalau saya tak pastilah jika yang ada di dalam Google Meet sekarang pernah dengar lah isu-isu remaja ni dipaksa oleh ibu ayah untuk bekerja, tak kisahlah bekerja dari segi minta sedekah, dan juga ada ibu bapa yang melacurkan anak-anak remaja ni untuk
membantu masalah ekonomi yang mereka hadapi. So di situ pun menjadi, boleh dikatakan menjadi isu penderaan lah, kerana anak-anak tak ada siapa yang rela untuk bekerja secara paksa, lagi-lagi sebagai peminta sedekah, sebagai pelacur mungkin dan sebagainya. Ada yang perlu bekerja lebih masa. Memang ada ibu bapa yang buat begitu. Jadi itulah antara boleh jadi punca berlakunya penderaan. Okey, saya nak teruskan ke atau ada yang nak bertanyakan soalan kepada saya dulu? Macam mana? Baik Puan, kita ada satu soalan daripada peserta kita, Azizul Hassan. Dia bertanyakan kepada kita, iaitu seorang pendera berkemungkinan mempunyai sejarah masa kecil menjadi mangsa dera dari segi emosi dan fizikal ataupun macam mana Puan? Adakah Puan bersetuju dengan keterangan itu ataupun mungkin Puan boleh kongsi lain daripada itu? Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya itu adalah salah satu poin daripada saya punya punca berlaku penderaan. Memang ada dalam saya punya, cuma saya tak sampai ke situ lagi. Memang ada. Benda tu memang kita tak nafikan. Memang pengalaman masa lampau lah, senang kita cakap tajuk dia. Pengalaman masa lampau tu boleh menyebabkan suspek ni melakukan penderaan tu kepada orang yang ada dengan dia lah. So maksudnya mungkin suspek ni dulu pernah jadi mangsa buli, mangsa penderaan. Jadi orang kata dari segi emosi lah, emosi dan juga mental dia. Orang kata kalau orang cakap senang, bahasa pasal dia, mental dia calar lah. So jadi dia akan mula sifat untuk membalas balik kepada orang yang ada. Kalau dia ada anak dengan anak, kalau dengan kawan dengan kawan, kalau isteri dengan isteri, benda tu memang akan berlaku. Lagi-lagi kalau mungkin dari segi didikan keluarga tak cukup, dari segi didikan agama. Jadi disebabkan itu, bila mungkin kita tahulah sama ada ahli keluarga kita ke kawan-kawan kita ke pernah menjadi mangsa buli, mangsa dera. So kita sendiri sebagai orang yang orang kata tak pernah mengalami masalah macam tu, kita kena guide dia dari segi ceritakanlah dia, buanglah sifat dendam, jangan kita buat macam mana kita buat pada orang lain, sebab kesan ni kita tahu. So kita kena guide dia, sebab benda ni memang satu, mungkin dia berdendam. Contoh dulu dia pernah didera oleh ayah dia. Jadi dia berdendam sangat-sangat, so dia buat balik dengan anak dia macam tu. Sebab itulah saya katakan memang tak dinafikan, memang ada benda tu berlaku. Dan orang kata sifat dendam ni semua orang ada, tapi nak tak nak kita tu, saya kata dari segi didikan kita lah, didikan mak ayah, didikan agama dalam benda-benda macam ni. So memang betul lah ada benda tu. Terima kasih Puan atas perkongsian. Puan, boleh kita tanya satu soalan lagi Puan? Saya dapat hari ni banyak pula PM personal. Ada soalan, dia kata, dia tanya komen daripada Puan, iaitu di mana dia kata dia sering melihat saudara dia didera secara fizikal oleh pasangan saudara dia lah. Lepas tu, apakah tindakan yang boleh diambil untuk membantu saudara dia daripada tidak terus didera? Memang kena sungguh lah. Tanya tu Puan ni. Okey, dia bukan setakat kita nampak pada saudara mara lah, tapi yang ni yang kita nampak yang paling dekat lah kan. Kita nampak tahu kadang-kadang sepupu kita ke saudara, kadang-kadang adik-beradik kita, mungkin kakak kita, selalunya perempuan lah. Kalau melibatkan pasangan ni selalunya isteri tu lah kan, perempuan lah yang kena, mungkin kakak ataupun adik perempuan kita, mungkin ibu kita sendiri. Dan saya faham benda tu memang orang awam ni, saya tak nafikan, bila melibatkan pasangan buat dia, suami pukul dia dan sebagainya, mereka susah untuk membuat laporan polis. Saya faham kerana satu, sayang, sebab yalah suami kan, kita nak report kadang-kadang dia fikir nanti siapa nak jaga dia ke depan. Lepas tu dia fikir itulah sumber pendapatan dia daripada suami. Dia fikir anak-anak. So banyak benda yang sebagai mangsa ni dia fikir. Sebabkan tu macam dia tak nak untuk ke depan atau tampilkan untuk cerita masalah dia. Jadi kita ni
Mungkin sebagai anak, sebagai saudara, sebagai sahabat, kita nampak benda tu, sekiranya mungkin masa nak pergi, kita boleh maklum dahulu kepada pihak polis. Tak ada masalah kalau kata kita tak nak buat report pun, kita pergi ke balai, kita minta pendapat dengan anggota polis sana macam mana dan kita dah dapat detail lah. Contoh kita tahu, okey, alamat rumah dia kat sini puan. Saya dapat makluman, sepupu saya nama sekian-sekian. Memang saya tahu setiap hari dia dipukul lah, diherdik lah dan sebagainya. Saya minta puan untuk ni. Kalau kata pihak polis minta buat laporan polis, kita buat tak apa. Itu kira maklumat pertama lah, FIR lah, First Information Report. Kita buat tak ada masalah. Tak semestinya mangsa dulu kena buat sebab macam saya cakap lah, kadang-kadang mungkin mangsa tu dia tak mau buat report, dia takut, mungkin husband dia ugut dia dan sebagainya. Jadi apa maklumat yang dapat daripada individu tu, saudara mara tu, kita boleh gunakan. Jadi tak perlu takut, datang ke balai, maklum ada maklumat tersebut, salurkan sekiranya buat report polis, so kita akan ambil tindakan selanjutnya. Terima kasih Puan atas perkongsian Puan. Kita ada satu lagi soalan. Ya. Mungkin lepas ni saya cut dulu soalan yang ni untuk next season pula. So untuk kita bagi peluang pada panel kita meneruskan perkongsian. Satu soalan yang saya terima iaitu di mana adakah punca penderaan kanak-kanak itu sendiri adalah berpunca daripada perkahwinan awalan? Maksudnya perkahwinan awal umur bisanya. Apa komen daripada Puan? Okey, yang tu ada juga saya cuba-cuba tengok lah. Maksudnya saya tengok kes, tengok situasi yang ada. Lepas tu dengan orang kata apa ni, kita punya masyarakat yang ada sekarang lah. Betul berlaku benda tu, memang boleh dikatakan punca lah salah satu penderaan kepada kanak. Sebab apa saya kata? Kerana perkahwinan yang orang kata awal lah, di usia yang muda ni menjadi apa orang kata, kiranya preparation dalam perkahwinan tu kadang-kadang tak mencukupi. Mungkin satu, kadang-kadang bila dah kahwin awal ni, kita ada setengah, bukan saya kata semualah yang kahwin awal ni dia tak ada preparation, tapi ada setengah tu dia rasa macam okey, aku dah ready dah, boleh kahwin dah, tapi dia tak nampak apa ni orang kata efek dia selepas berkahwin tu. Bukannya akan duduk berdua dengan suami, akan ada anak, akan ada mertua, akan ada adik-beradik yang lain dan sebagainya. Jadi apa yang apa ni orang-orang perkahwinan awal ni dia nampak dia dengan suami saja, tapi dia tak tahulah beban yang akan dia tanggung bukan setakat menjaga suami, tapi dia kena dari segi ekonomi pun kena stabil. Lepas tu preparation dari segi diri dia sendiri, rohani dia, maksudnya orang kata agama dia pun kena kuat, dan juga ilmu pengetahuan dia dalam menjaga anak. Jadi bila dah berkahwin, ada anak, mungkin di situ dia tak, orang kata belum pandai untuk menjaga anak. Bila anak menangis sebagainya, jadi dia stres, dia serahkan benda tu kepada suami dia. Dalam masa yang sama suami dia pula pun tak tahu nak buat apa, jadi masing-masing ada berlaku salah faham dekat situ. Yang ni tuduh ni, yang ni tuduh ni, jadi benda tu tak ada kesudahan lah. Jadi boleh menyebabkan dia orang kata yelah, bila orang berjiwa muda ni dia tengah orang kata tak puas enjoy lah kan, dah kahwin, jadi lepas tu ada bebanan pula untuk menjaga anak. Dekat situlah boleh berlakunya macam dia tak nak indah dah pasal anak dia, so mulalah dia tinggal anak dia abai anak dia pukul anak dia stres. Benda tu memang saya tak nafikan menjadi salah satu punca jugalah penderaan yang berlaku sekarang ni. Terima kasih atas penjelasan daripada Puan. Puan ada apa-apakah yang untuk berkongsi lagi? Okey, saya sambung sikit lah. Saya pun tak banyak sebenarnya saya sediakan. Okey, jadi tadi saya dah bagi tahulah antara punca penderaan tadi, ada dua yang saya bagi tahu tadi. Seterusnya selain daripada apa yang saya dah sebutkan tadi, kadang-kadang boleh katakan disebabkan kurang didikan agama lah. Maksudnya kurang didikan agama ni mungkin ibu bapa tu sendiri, ibu bapa kepada anak-anak. Ini antara yang saya cakap tadi lah. Macam tadi soalan yang baru-baru ni pasal kata ibu bapa yang muda tu lah kan. Kadang-kadang berkahwin, tapi kadang-kadang mak ayah yang mengizinkan mereka berkahwin tu, mungkin ada yang tak guide anak-anak tu. Okey, nanti dah kahwin ni hang kena ingat
Bukan dengan suami je, dengan mertua. Kalau ada anak, dengan anak. Lepas tu kalau ada anak, kita nak didik anak macam mana. Cara nak jaga anak macam mana. Mungkin baby yang baru lahir macam ni. So benda tu orang kata tak matang dalam untuk menguruskan keluarga. Jadi bila tak matang tu, berlakulah benda-benda yang penderaan dan sebagainya. Dan disebabkan kurang didikan agama ni juga boleh menyebabkan berlakunya kes yang kita pun tak nak dengar tapi akan berlakulah, iaitu macam sumbang mahram, haram makan anak. Sebab apa saya kata kat situ boleh berlakunya isu-isu ni kerana bila dah muda kan, kita muda, kita macam cakap lah, orang kata tak puas berseronok, tak puas nak enjoy. Jadi kadang-kadang yelah kita nak berseronok, contohlah macam bapa lah kan, dia dah tengok benda-benda pelik-pelik, anak pun dia dah jadi macam nampak, so benda tu lah boleh berlakunya sumbang mahram, boleh berlakunya haram anak dan sebagainya. Dan boleh saya katakan benda ni antara punca dia juga pengaruh media masa lah, kan kita nampak kadang-kadang mungkin kita sebab internet ni dia meluas, kita tak tahu apa yang dia akses dalam internet, apa yang dia akses dalam media masa sekarang. Banyak benda, tekan-tekan klik keluar. So benda tu kadang-kadang ada sifat mencuba. Sebab orang muda ni dia sifat mencuba. Dia bersifat keinginan untuk tahu benda tu. Walaupun dia dah kahwin, kadang-kadang rasa macam mungkin benda ni boleh try kot. So kadang-kadang dia boleh pergi kepada anak-anak. Dan yang seterusnya untuk yang keempat tu pengalaman masa lampau lah, yang tadi saya dah terangkan lah, yang soalan tadi, adakah disebabkan beliau ni mangsa buli, mangsa dera, boleh menjadikan dia ni orang yang akan mendera. Ya betul, memang akan berlaku benda tu sebab pengalaman dia, sifat dendam dia, rasa marah dia tu yang menyebabkan dia akan mengulangi perbuatan yang dia alami kepada orang lain. Terutama orang yang sekitar tu, orang tu lemah. Dia tahu orang tu lemah. Orang tu mungkin dia tak suka. Mungkin orang tu ada buat something yang dia tak suka. So dia akan buat balik seperti mana yang dia kena. Lepas tu macam saya cakap, antara pengalaman masa lampau ni pun boleh jadi kadang-kadang dari segi masalah psikologi pun boleh jadilah. Orang kata pengaruh daripada cerita, pengaruh daripada filem. Kadang-kadang ada yang orang kata mesti keinginan untuk mencuba benda tu. Okay, dia nampak benda ni pernah buat dalam cerita ni, dia nak try. Yang ni saya kata lebih menjurus kepada remaja lah. Okay, maksudnya remaja. Mungkin remaja ni melakukan penderaan kepada ibu bapa. Saya tak nafikan, tapi benda ni untuk isu ni di Malaysia saya rasa jarang berlaku. Dan mungkin tak ada lah. Tapi kalau saya tengok macam dekat luar negara, remaja-remaja dekat sana memang diorang suka tengok movie, lepas tu diorang akan apply, diorang buat dekat ibu bapa diorang. Benda tu memang berlaku. Cuma dekat Malaysia saya tak nampak lah, saya pun tak perasan lah, saya rasa tak ada lah kan. So itulah antara punca yang boleh menyebabnya berlaku penderaan. Jadi seterusnya, kalau ikut pada yang diberi, cara ataupun kaedah lah pendekatan yang boleh diambil antara agensi-agensi yang terlibat lah kalau ada masalah-masalah penderaan ni kepada masyarakat. Antara perkara yang boleh ataupun perbuatan yang boleh dilakukan oleh masyarakat sekiranya melihat aktiviti penderaan ni, ataupun ada maklumat penderaan macam tadi tanya apa yang saya perlu buat, apa yang kita perlu buat kalau ada kita nampak mungkin jiran kita didera, mungkin adik-adik kita didera, ibu kita didera dan sebagainya. Macam saya cakap tadi lah, pertama sekali kita boleh buat laporan polis. Kita boleh buat aduan di laporan polis. Kita tanyalah dulu kan, kalau kadang-kadang mungkin ada setengah orang dia macam takut nak buat laporan polis tapi dia nak cerita juga maklumat tu. Tak ada masalah, pergi ke balai polis, jumpa dengan inquiry polis tu, bagi tahu, cik saya macam ni. So diorang akan dengar, jangan risau, diorang tak kata suruh balik ke tak. Kita akan dengar kalau betul benda tu berlaku. Dan sekiranya kalau macam takut nak ke balai, kita ada telefon, call lah 999, tak ada masalah. Yang tu benda paling simple lah, semua orang tahu. Dan sekiranya lah contohlah kan, mungkin bukan melibatkan adik-beradik, jiran lah. Saya bagi contoh yang paling orang kata general lah kan. Kita duduk di kawasan perumahan, teres ke apa ke sebagainya. So kita nampak
jiran kita ni selalu bila kita keluar, kita nampak isteri dia nampak ada lebam-lebam, ada nampak kap mata tu bengkak dan sebagainya. Lepas tu bila malam kita dengar dia menjerit, jangan pukul lah apa dan sebagainya, kita dengar lah, memang kita tahulah dia ni dipukul ke, dia ni didera ke, kita tahu, kita dengar. Jadi kalau kita boleh bercakap dengan mangsa, kita bawa mangsa ke hospital ataupun terus ke balai pun tak ada masalah. Sekiranya kita boleh bawa lah. Kadang-kadang bila kita nak bawa ni mangsa takut. Mungkin sebab si suspek ni dah ubud. Jangan pergi mana-mana, jangan keluar, jangan jumpa siapa-siapa. Yang tu memang berlaku. Jadi kalau tak boleh, macam saya cakap lah, kita pergi ke balai lah. Kalau boleh kita bawa mangsa. Kadang-kadang mangsa ni dia tak berani nak keluar sendiri. Mungkin nak kena orang bawa dia. So kita bawa. Dan seterusnya kalau melibatkan kanak-kanak, kita boleh adu kepada JKM juga. Tak ada masalah sebab JKM ni untuk kanak-kanak memang dia ada memang diorang ada bahagian lah untuk kanak-kanak khas. So diorang boleh ni lah, dan diorang pun kalau dapat maklumat macam tu, JKM pun akan ke balai untuk buat laporan polis. Dan bila kita dah jadi macam tu, kita dapatkan bila contohlah kita dah tahu ada maklumat pasal jiran kita dah cuba bantu, kita tak berani ke apa kan, mungkin kita seorang je perempuan, macam mana nak minta kita nak bantu jiran kita dapatkan sokongan daripada penduduk setempat. Maklumlah dengan mungkin JKK ke, dengan penghulu ke, untuk bantu mangsa yang kita nampak ni. Dan bila kita tengok kadang-kadang orang kata jadi penyebok ni ada bagus dia kan, bila kita dah nampak lah mangsa tu cedera, kita nampak dah, kita tahu keadaan dia mencurigakan, bukan kita saja nak cakap kan, memang kita nampak kalau dah lebam, lepas tu kita nampak kadang-kadang mungkin jalan pun terhincut-hincut, takkan kita logik kata dia ni tak ada apa-apa, mestilah kita tahu something happen dengan dia kan. So kita sibukkan diri, tanya je, okey ke, kenapa, tanya. Kadang-kadang dia nak bercerita, cuma kita kena tanya. Dia tak akan tanya, tolonglah saya, tak. Ada setengah mungkin cakap macam tu, tapi ada setengah dia tak berani nak bercakap. Dia nak kena kita approach dia dulu, baru dia nak cerita. So kita sibukkan diri, tanyalah dengan jiran ke, dengan siapa-siapa yang kita tahu merupakan mangsa penderaan. Dan tu saya kata prihatinlah dengan jiran-jiran ke, dengan saudara mara ke. Benda tu kalau sibuk untuk kebaikan, saya rasa tak ada masalah. Dan selain daripada tu, apa yang saya boleh bagi tips lah, sekiranya kita nampak benda tu berlaku, contoh kita dengar, yang saya cakap tadi, kita dengar jiran sebelah kita tu dia dah menjerit-jerit, dengar selalu kena pukul apa ni kan. So kalau kita ni sekarang semua orang ada telefon, so tak menjadi kesalahan kalau kita boleh rakam, kita boleh rekod, kita rekod. Itu sebenarnya adalah sebagai salah satu evidence ataupun bukti. Sekiranya mangsa buat report, itulah bukti kata betul ni saya dengar dia kena pukul tiap-tiap malam. So kita gunakanlah evidence tu, ni yang saya rekod, saya dengar tiap-tiap malam, memang saya ni. So itulah cara kita. Kalau kita tak dapat nak adu, nak bawa dia pergi hospital ke, kalau kita tak mampu kita tak berani nak pergi balai untuk salurkan maklumat ke, kita gunakanlah benda macam tu. Sebab itulah kita dah ada teknologi, dah ada handphone dan sebagainya, kita gunakan. Rekod lah, kalau boleh dengar bunyi tu, kita rekod. Kalau kita nampak mungkin daripada jauh kita nampak masa kena pukul ke, kalau boleh ambil gambar. So benda tu antara bukti-bukti yang kita boleh bantulah, maksudnya support evidence untuk mangsa tu. Seterusnya, kalau daripada pihak kami, PDRM, sekiranya kami mendapat maklumat kes-kes penderaan ni lah. So macam biasalah, bila kami dapat laporan polis, pertama sekali yang kami akan buat, kami akan selamatkan mangsa lah. Tak kisahlah mangsa tu kanak-kanak ke, mangsa tu orang dewasa ke, warga emas ataupun remaja, kita akan selamatkan, kita akan pergi ke rumah dia ke, di manalah tempat yang dia kena tu, dan kita akan bawa dia ke hospital untuk buat rawatan lah, untuk pemeriksaan selanjutnya. Sebab tu pun salah satu support evidence jugalah untuk kes tu kan, kecederaan dia macam mana, statement doktor tu kita akan pakai untuk membantulah bagi kes-kes penderaan ni. Dan macam biasalah, keterangan mangsa kita ambil memang biasa, dan macam tu saya, keterangan saksi, tu yang saya kata, saksi tu adalah yang paling dekat. Kalau kata jiran lah memang kita akan ambil. Kita akan tanya, mustahil lah kalau dia dah dipukul, dia dah jerit-jerit, dia kata saya menjerit, jangan pukul, jangan, takkanlah jiran tak dengar kan. Paling tebal dinding pun mesti akan dengar jerit
sebab mesti sakit, mesti akan jerit dengan kuat, tak akan jerit perlahan. So itulah saya kata keterangan saksi ke jiran ahli keluarga tu yang penting. Macam kita cuba dapatkanlah bukti-bukti untuk membantu mangsa ni lah bagi kes penderaan ni. Dan bila untuk isu-isu penderaan ni, bagi kanak-kanak lah selalunya kalau ada berlaku penderaan ni kita akan bagi kanak-kanak lah kita akan siasat di bawah Seksyen 31 kurungan 1 Akta Kanak-kanak yang mana hukuman dia denda tak melebihi daripada RM20,000 dan juga penjara tak melebihi daripada 10 tahun. Memang beratlah sebab ni melibatkan, sebab dia seksyen dia berbeza lah walaupun kecederaan dia melibatkan Akta Kanak-kanak, dia punya hukuman memang tinggi dan seterusnya untuk bagi kalau mangsa tu merupakan remaja ataupun warga emas, kita akan siasat di bawah seksyen kecederaan lah. Dia ada seksyen 323, 324, 325, 326 yang mana kes-kes ni boleh hukuman boleh sampai penjara setahun sehingga 20 tahun ikut pada kecederaan tu macam mana lah. Kalau parah tu paling parah 326 tu akan sampai 20 tahun lah penjara dia. Dan tak dinafikan bila berlaku penderaan ni boleh sehingga menyebabkan berlakunya kejadian kes 302 tu kes bunuh lah. Jadi tak mustahil boleh menyebabkan kematian lah isu penderaan ni. Bukannya satu kes yang kita nampak biasa-biasa, kita nampak macam yang orang kata kes simple-simple, tak. Sebab benda ni kalau isu contoh penderaan mental dan emosi ni boleh sehingga menyebabkan mangsa tu sendiri mengambil tindakan sehingga bunuh diri. Tu pun merupakan kesalahan jenayah juga, bunuh diri. Jadi bukan sembarangan lah isu penderaan ni. Okey, itu saja. Terima kasih Puan. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Walaupun info-info yang diberikan oleh Puan sangat menarik. Yang orang kata apa, boleh digunakan untuk perkongsian di luar sana. Selagi kalau tak ada apa-apa, saya akan teruskan untuk menutup webinar pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita. ASB Harul Hartini Hairudin kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat tentang isu-isu yang dikupas. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sebelum saya mengakhiri webinar kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara napak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini, terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya dari keikhlafan diri kami sendiri. Saya akhiri webinar kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada rakan setugas saya, Encik Zamri, untuk meneruskan program selanjutnya. Okey, ribuan terima kasih diucapkan kepada saudara Fikri dan yang berusaha ASP Hairul Hartini binti Hairudin atas perkongsian yang sangat-sangat superb sebentar tadi. Okey, hadirin yang dihormati sekian. Nampaknya seperti yang diberitahu oleh saudara moderator kita tadi, selesai sudah program webinar kita pada malam ni. Ucapan tahniah kepada semua peserta yang memberikan kerjasama dan sanggup tunggu sehingga selesai. Okey, semoga semua peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam webinar ini dan berkongsi dengan rakan-rakan dan jiran-jiran yang tidak dapat turut serta di dalam program ini. Tadi ucapan perasmian pun ada pantun, moderator kita ada pantun, saya pun nak berpantun jugalah. Okey. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Okey, sebelum berakhir, minta tuan-tuan dan puan-puan
untuk onkan kamera masing-masing. Kita akan adakan sesi bergambar. Okey, apa MC doktor nak ucapan penutup boleh ke? Boleh Doktor, boleh. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih lah kepada Puan ASP Harul Hatimi atas perkongsian yang amat bermakna kepada kita. Dan walaupun kita kata dengan kekangan masa, tetapi banyak input yang kita dapat malam ni ya. Kan di antara yang doktor catat lah bagaimana punca berlakunya penderaan ini disebabkan beberapa faktor. Antaranya tu yang paling utama adalah disebabkan institusi kekeluargaan. Jadi kita kata kalau dulu kita selalu mewawarkan rumahku syurgaku macam Puan Hatimi kata tadilah tapi bila berlakunya isu penderaan ini orang kata individu dalam sesebuah keluarga yang ada isu penderaan ini akan rasa tidak selamat di rumah. Jadi sebagaimana yang panel kita jelaskan tadi, sememangnya kalau kita nak jadikan rumah kita sebagai syurgaku, pastikanlah kita memahami ilmu kekeluargaan itu dengan lebih mendalam. Kan kalau antaranya tu faktor berkahwin awal. Jadi kalau kahwin awal tu sebenarnya tidak menjadi satu masalah, walau bagaimanapun yang paling penting adalah kita mendalami ilmu tentang perkahwinan, tentang kekeluargaan dan apa yang doktor dapat daripada perkongsian Puan Hatimi tadi iaitu tentang satu nilai, iaitu nilai kepedulian. Kita peduli dengan ahli keluarga kita, dengan ahli jiran kita, dengan masyarakat kita kan. Maknanya kita tak bolehlah kita kata sikap peduli tu perlu ada prihatin dengan keadaan sekitar kita. Kan kita tak bolehlah ambil mudah, ambil ringan kan. Tak mau jaga tepi kain orang, kata istilah tak mau jaga tepi kain orang tu perlulah dilihat dalam konteks. Kalau kata tentang aspek keselamatan ini, kita perlulah peduli isu tentang penderaan. Dan seterusnya adalah bagaimana kita nak membentuk masyarakat kan. Yang paling penting adalah menjadi manusia yang penyayang, baik hati kan. Kita kena lihat pada diri kita lah kita mulakan dengan diri kita terlebih dahulu supaya bila kita ada sifat penyayang, sikap yang sentiasa prihatin, sentiasa mengambil berat, makanya kita mengharapkan masyarakat kita ni yang kata boleh menangani isu-isu penderaan. Kalau kita tengok macam dengan Puan Hatimi jelaskan kepada kita tadi, dilihat dalam konteks di Malaysia ini, kita ni yang kata taklah kritikal lagi seperti di luar negara kan. Isu yang sebagaimana Puan Hatimi jelaskan berlakunya kan kes-kes yang penderaan terhadap warga emas kepada keluarga, kepada ibu bapa kan. Jadi kita dengan adat tradisi kita, adat tradisional kita yang mementingkan menghormati kedua ibu bapa tu, perlulah kita tekankan kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita dan kepada komuniti kita, kepada masyarakat kita lah sikap saling hormat, menghormati, saling sayang, menyayangi kan, kepada anak-anak, kepada terutamanya kepada remaja dan khususnya kepada warga emas. Dan kita pun tak lama pun nak menjadi warga emas kan. Apa yang kita lakukan kepada kedua ibu bapa kita, kepada warga emas, kalau kita mulakan tindakan kita tu dengan tidak menghormati, makanya kita mungkin akan menghadapi situasi yang sama. Tapi kalau kita start dengan diri kita ni menyayangi kan orang-orang yang lebih tua kepada kita, menghormati, kita memberi pendidikan kepada anak-anak kita supaya saling menyayangi kan, mengambil berat dan sebagainya, insya-Allah lah isu-isu penderaan terhadap warga emas, kepada remaja dan kanak-kanak ini dapat ditangani dengan cara yang baik kan. Dan alhamdulillah lah kita lihat bagaimana budaya masyarakat di Malaysia ini yang menitik beratkan tentang kasih sayang
Itu sajalah. Terima kasih kepada Puan Harul Hatimi atas perkongsian yang saya fikir amat padat dan amat menjadi panduan kepada kita. Sebenarnya banyak lagi yang Puan Hatimi nak kongsikan kan, tapi beberapa punca yang dikongsikan ini kita tahulah apa yang boleh kita jadikan satu orang kata apa, panduan kepada kita kan, bagaimana kita nak menjalani kehidupan kita sebagai seorang yang kata apa, yang bertanggungjawab terhadap persekitaran kita. Okay. Jadi terima kasih Puan Harul Hatimi. InsyaAllah nanti kita nak undang lagi ni, ada banyak lagi kan. Ini baru kita kata baru sembang-sembang tentang punca kan. Ada banyak lagi yang kita nak tahu lagi supaya orang kata apa, masyarakat kita memang alert lah tentang penderaan. Jangan jadikan penderaan ini sebagai satu budaya dalam masyarakat kita. Na'udzubillah min dzalik lah. InsyaAllah sekian, terima kasih kepada Puan Harul Hatimi dan syabas tahniah kepada semua jawatan kuasa pelaksana program. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan dan juga semualah yang hadir pada malam ini. Saya serah kembali kepada MC kita. Silakan. Okey, terima kasih yang berusaha doktor. Sebelum sekali lagi sebelum kita berakhir, diminta untuk semua buka kamera, onkan kamera untuk kita adakan sesi bergambar. Okey, sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis kita pada malam ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan itu adalah kelemahan dari diri saya sendiri dan juga urustia program ini. Dengan ucapan sekian, terima kasih, saya menutup majlis kita pada malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.